Hai guys, saya doakan anda semua terus keep in touch di channel Lopak Tok Penghulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam anak negeri. Dan kali ini channel Lopak Tok Penghulu cuba untuk merungkai kisah misteri yang berada di Bukit Putus Negeri Sembilan, yang pastinya ramai di kalangan anda mungkin dah tahu kisah misteri ini. Cuma kami nak flashback balik semula. Mungkin anda yang terlepas, mungkin anda yang tak tahu lagi mengenai kisah misteri ini. Dan kalau kita lihat sedikit sejarah mengenai Bukit Putus ini, mungkin ramai yang tak tahu lagi sebenarnya Bukit Putus ni pada suatu ketika dahulu sangat-sangat terkenal sebagai satu jalan utama yang menghubungkan di antara dua daerah, iaitu daerah Kuala Pilah dan juga daerah Seremban, yang mana Bukit Putus ini juga merupakan satu pilihan alternatif bersama bagi rakyat Malaysia yang ingin menuju ke destinasi seperti Pantai Timur, seperti ke Pahang, seperti ke Terengganu dan juga ke Kelantan. Jadi mungkin tidak asing bagi orang-orang di negeri Pantai Timur tentang Bukit Putus Negeri Sembilan ini. Okey, sebelum nak menceritakan kisah misteri itu, kita tengok sedikit mengenai Bukit Putus ini. Mungkin ramai di kalangan anda yang mungkin tahu kisah misterinya, tetapi tidak tahu mengenai sejarah sedikit mengenai Bukit Putus Negeri Sembilan ini. Dan saya nak kongsikan sedikitlah. Kalau kita tengok daripada sudut struktur jalan Bukit Putus ni, dia merupakan satu struktur jalan yang sangat banyak sekali selekor, yang mana selekor-selekor ini dipenuhi ataupun memang ramai sekali, banyak sekali orang-orang dan juga kenderaan yang menggunakan. Tidak kira lah kenderaan itu bersaiz kecil sehinggalah yang bersaiz besar. Dan ketika mana di zaman era kegemilangannya, Bukit Putus ini juga merupakan satu sejarah yang mungkin kita pernah dengar, iaitu di mana pertempuran pernah berlaku di antara angkatan yang Tuan Antah dengan tentera Inggeris pada suatu ketika dahulu, yang mana dalam satu peperangan yang berlaku pada 25 November 1875, yang mana erti kata lain Bukit Putus ini jugalah menjadi pencetus semangat kepada rakyat Negeri Sembilan untuk bangkit menentang penjajahan British. Wow, satu kisah sejarah yang sangat menarik. Namun tuan-tuan dan puan-puan penonton sekalian, dan hari ini kegemilangan Bukit Putus dibiarkan begitu sahaja. Kerana apa? Kerana wujudnya satu jalan alternatif yang baru yang telah diadakan oleh Kerajaan Negeri Sembilan pada hari ini. Yang mana kalau kita tengok pada hari ini, keadaan ataupun struktur jalan Bukit Putus yang lama, yang mana yang kita nak rungkaikan misteri-misterinya yang di jalan lama tu dah ditinggalkan, yang mana ramai orang tidak lalu lagi jalan itu, ramai orang yang tidak lagi menggunakan jalan-jalan itu, dan mereka menggunakan jalan baru ini kerana jalan ini lebih cepat, lebih cantik struktur jalannya, dan juga lebih, orang kata, selamat daripada sudut keselamatan berbanding jalan lama yang berada di Bukit Putus ini. Okey, baik. Jadi untuk memulakan kisah mistik atau misteri Bukit Putus ini, mungkin ramai di kalangan anda yang belum lagi subscribe channel Lopak Tok Penghulu. Ayo sama-sama kita subscribe, bantu kami menjayakan misi kami untuk membongkar kisah-kisah misteri di Negeri Sembilan ini. Okey, yang mana mungkin ramai juga di kalangan anda pun mungkin bertanya, bila jalan baru ini dibuka? Bila jalan baru ini dirasmikan? Dan mengikut perkiraan kami, bila mana kami melihat sejarah ataupun statistik terkini, yang mana mereka mengatakan bahawa perasmian jalan baru itu pada 29 November 2009. Yang mana kalau kita tengok jalan-jalan yang lama dulu, sekarang ni telah ditinggalkan hanya begitu sahaja, dan malah telah menjadi tempat tinggal binatang liar yang bebas berkeliaran di atas jalan raya, khususnya kera dan juga monyet.
Hai guys, cerita yang pertama mungkin kami nak kongsikan kepada anda semua mengenai satu artikel yang dikeluarkan oleh mstar.com.my mengenai tajuknya suara minta tolong di Bukit Putus, dua beradik berhenti kereta muncul kelibat wanita rentung. Dan artikel ni baru saja dikeluarkan 2 Januari baru-baru ini, 2 Januari 2020, yang mana menceritakan kisah Syakir dan juga abangnya. Dimaksud kisah ini berlaku pada waktu malam, yang mana Syakir menceritakan bahawasanya ketika mana Syakir dan abangnya nak berada dalam kereta dan melalui Bukit Putus. Pada ketika itu Syakir mengadu kepada abangnya bahawa dia mendengar suara seorang perempuan meminta tolong, yang mana perempuan tersebut dia mengadu kepada Syakir bahawa dia mengatakan bahawa tolong anak aku ada ke kiri gaung, tolong anak aku ada di kiri gaung, tolong. Jadi rupa-rupanya ketika kejadian tersebut Syakir ni sedang lena tidur. Jadi apabila mendengar begitu, maka Syakir terus bangun dan berada dalam keadaan yang sangat terkejut ataupun sangat gemetar. Dan tak cukup dengan kisah itu, ketika mana mereka melalui Bukit Putus itu juga guys, abang Syakir ini mengadu bahawanya ketika mereka sedang mendaki Bukit Putus itu, tiba-tiba kereta mereka berasa sangat berat. Yang mana abangnya bercakap dengan Syakir bahawa kereta ni tiba-tiba berat. Kenapa pula tiba-tiba guys, abangnya dan juga Syakir ni mendengar suara ketawa dan juga mengilai daripada belakang. Maka mereka ini pun tak lain dan tak bukan saling tengok antara satu sama lain. Maka mereka ini pun terus memecut kereta tersebut dan terus memandang ke depan. Dan kejadian ini berlaku ketika mana mereka melalui selekoh yang ke-5. Dan kisah ini juga diceritakan juga ketika mana sampai di selekoh yang ke-8, yang mana Syakir bagi tahu kereta mereka tiba-tiba bergerak perlahan dan abangnya mengambil keputusan nak berhenti kat tepi jalan, nak tengok enjin. Kenapa pula masih lagi perlahan kan? Dan nak bagi tahu ketika mana abangnya keluar daripada kereta tu dan abangnya melihat kelibat seperti wanita rentung di belakang abangnya hingga membuatkan Syakir ini terkejut. Jadi cerita ni sangat menyeramkan mereka berdua. Dan tak cukup dengan itu, lebih menyeramkan juga abangnya pula minta Syakir ni keluar daripada kereta kerana abang dia dapat melihat seorang nenek tua yang berada di belakang Syakir pada ketika itu, yang mana ketika itu mereka berada kedua-duanya di luar kereta. Dan ini sangat-sangat guys menaikkan bulu roma kita. Dan kisah ini tak lain dan tak bukan sangat-sangat mendebarkan kita, yang pastinya kisah ini telah diceritakan oleh Syakir dan juga abang. Sambung cerita yang kedua, yang mana cerita yang kedua misteri ini diceritakan oleh ohbulan.com. Dan pastinya cerita ni masih lagi mengenai Bukit Putus Negeri Sembilan, yang mana masih lagi juga menceritakan tentang kisah jalan lama Bukit Putus ini. Dan antara misteri yang diceritakan oleh Bulan ini, di antaranya adalah kisah seorang kakak ni, nama dia cukup famous jugalah, nama dia Masitah Idris yang mana akak ni menceritakan dia pernah melalui jalan Bukit Putus itu pada waktu malam, yang mana ketika mana kakak ini melalui selekoh yang mana sekitar jalan ini yang dikatakan ketika itu agak curam dan juga agak banyak juga selekoh. Dia tak sedar selekoh yang keberapa, tapi akak ni bagi tahu bila mana tiba kepada satu selekoh, akak ini nampak satu geramai orang yang sedang berkumpul di tepi jalan, yang mana orang-orang ini diceritakan oleh Kak Masitah Idris ini, orang-orang ni sedang menjunjung ataupun mengangkat keranda dan membawa jenazah. Dan kejadian ni guys pada waktu malam, kalau kita nampak orang meninggal waktu siang pun kita rasa macam wow kan, siapa yang meninggal dan sebagainya. Cuma yang bermain dalam pemikiran Masitah Idris ketika itu adalah kat mana diorang nak bawa mayat ini, nak ditanam di mana. Guys, jadi ketika itu memang
Kak Masita Idris ni dalam keadaan yang sangat rasa resah dan juga seram sejuk lah guys. Jadi dan sepanjang laluan Kak Masita ni yang Bukit Putus ketika itu dia, dan Kak Masita pun perasan dekat mana kawasan rumah orang kan, kat mana kawasan, kalau ia pun kalau nak ditanam mayat itu pada waktu tertentu, takkanlah waktu malam pilihan masyarakat di kawasan Bukit Putus itu pada waktu itu, tuan-tuan. Jadi dan ada juga dalam kisah obulan.com ini juga menceritakan kisah ini wallahu alam, tetapi di statementkan kisah mengenai bantal peluk yang mana kejar kereta yang mana lelaki tak berkepala. Yang mungkin wallahu alam sama ada betul ataupun tidak, tapi saya menceritakan kisah ni di mana kalau kita tidak bernasib baik mungkin kita akan dikejar oleh bantal peluk yang mana dia bergolek kejar kereta kita. Jadi kisah ini juga sangat famous juga, pernah diceritakan juga satu ketika dahulu yang mana ada juga orang dikejar oleh bantal peluk ini, yang mana memang tak bernasib baik lah. Takut-takut kalau dikejar tu kita gabrak dan mungkin juga kita akan mengalami kecelakaan di atas jalan raya di Bukit Putus itu. Dan juga ada juga cerita yang mana diceritakan mengenai lelaki tak berkepala, yang mana diceritakan ada beberapa selekoh di jalan Bukit Putus itu, yang mana selekoh tersebut adanya pokok, di mana pokok tersebut ada kesan panahan peti pada pokok itu, dan sehingga keadaan pokok itu menjadi separuh dan hanya tinggal tunggul saja kat situ. Yang diceritakan adalah terdapatnya di pokok itu gambaran seorang lelaki tak berkepala yang selalu mengilai dan menjerit meminta tolong. Hai guys, seram, naik bulu roma guys. Jadi mungkin ada juga yang pernah lalu di situ, wallahu alam pernah nampak ataupun tidak, tetapi inilah yang diceritakan oleh bulan.com mengenai kisah mistik dan juga misteri yang diceritakan di Bukit Putus Negeri Sembilan. Okay guys, hello guys, kisah yang ketiga misteri ni mungkin kami di Lopak atau Penghulu nak membawa satu kisah yang diceritakan oleh kisah seram.com, yang mana kisah mengenai seorang penjawat awam yang bekerja di Jabatan Pertahanan Awam Malaysia ataupun nama singkatannya JPAM, yang mana kisah ini telah berlaku pada tahun 90-an dulu guys. Yang mana tajuk kisahnya adalah mengenai perempuan bersama 3 anak guys. Okey, ketika itu kisah ini diceritakan sendiri oleh orang yang terlibat, orang yang mengalami misteri ini, iaitu namanya Encik Syahrudin Abdul Halim guys. Yang mana ketika itu Encik Syahrudin ni dia berulang-alik daripada Felda Kepis di Kuala Pilah ke Seremban. Dan kejadian ini berlaku ketika mana beliau sedang memandu kenderaan, yang mana ketika beliau melalui jalan Bukit Putus itu sekitar jam 12.30 tengah malam, dan beliau perasan ketika mana beliau melalui selekoh kedua Bukit Putus itu nak menuju ke Seremban guys pada jam 1 pagi. Dan ketika itu beliau perasan bahawasanya guys, beliau perasan ternampak ketika mana beliau memusing steeringnya, beliau tersuluh kenderaan kereta beliau yang beliau bawa tu, melihat 3 sosok, di mana seorang perempuan dan 3 orang anak, dan salah seorang anaknya didukung oleh perempuan tersebut, yang mana tak tahu ke mana hala tuju wanita tersebut. Dan kejadian itu berlaku pada 1 pagi. Wallahu alam guys, kat mana sebenarnya tujuan destinasi wanita tersebut. Dan ketika itu Cik Syahrudin beritahu memang agak seram sejuk ketika itu, dan beliau mengakui memang meremang bulu roma guys, sebabnya ketika itu tidak ada orang yang sanggup ataupun dia sendiri pun tak sanggup nak berhentikan kenderaan dan bertanya nak ke mana. Dan mungkin pada waktu itu kalau ada sifat perikemanusiaan kita nak bagi perempuan tersebut menumpang kereta kita, tetapi itu guys 1 pagi guys, siapa yang ada guys, wallahu alam guys. Dan cerita ini telah diceritakan oleh kisah seram.com, dan kisah ini adalah kisah benar yang diceritakan oleh Encik Syahrudin Abdul Halim guys. Okey guys, itu sahaja perkongsian daripada channel YouTube Lopak Tok Penghulu, dan jangan lupa subscribe channel YouTube Lopak Tok Penghulu dan beri kami sokongan dan juga bagi kami semangat untuk
buat video yang seterusnya. Dan insya-Allah kepada anda semua yang terus bersama dengan channel YouTube Lopak Tok Penghulu, insya-Allah kami akan memberikan info-info dan juga video-video yang sangat menarik bagi tontonan semua. Terima kasih atas sokongan semua. Kita berjumpa di channel yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.